Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati lagi yang berusaha Ustaz Irwan, khususnya kepada yang diraikan, yang didoakan sentiasa, para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan hidayah dan taufiknya, kita dapat lagi bertemu dalam segmen Islam itu Indah. Mudah-mudahan segmen ini akan terus menjadi saluran kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan ilmu kita, guna kita dapat membuktikan keindahan Islam itu dalam bentuk realitinya, dalam bentuk kenyataannya yang kita dapat rasai. Bukan saja dapat teori, dan melalui teori ataupun yang dapat kita bincang-bincangkan dengan akal semata-mata. Subhanallah, usaha kita menambah ilmu ini jangan kita pisahkan daripada usaha memohon hidayah. Kerana sekiranya kita hanya ada ilmu tanpa hidayah daripada Allah, maka ilmu itu akan menjauhkan kita daripada Allah. Kita lihat betapa banyak orang, ramai orang yang bijak tapi terlajak. Berapa ramai orang yang pandai, akhirnya jadi memandai-mandai. Jadi kita takut, kita lari daripada kejahilan, kita masuk ke satu jurang yang lebih bahaya, namanya kedegilan. Jadi itulah kita takut kalau kita ada ilmu saja tanpa hidayah. Dengan hidayah, bayangkan sepohon tamar pun dapat menangis kerana rindukan Rasulullah. Kerana sepohon tamar pun kenal betapa hebatnya Rasulullah. Tetapi tanpa hidayah, seorang sarjana yang mempunyai pelbagai kelulusan yang tinggi sekalipun tidak dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dalam hidup kita, di samping kita berusaha untuk menambah ilmu, jangan sekali-kali kita terlupa untuk memohon hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita ingin sama-sama berkongsi tentang pemimpin yang berpengaruh. Ya, mungkin ada terdetik di hati saya juga begitu juga peringkat awal, dan juga mungkin juga di hati tuan-tuan, puan-puan, para pendengar. Tajuk ini bukan saya lah, bukan untuk saya, sebab saya bukan pemimpin. Ya, kalau kita definisikan kepimpinan ataupun pemimpin itu berkaitan dengan jawatan, berkaitan dengan status ataupun berkaitan dengan satu kedudukan. Tetapi dalam Islam, subhanallah, Islam ada perspektif ataupun mindset yang begitu luas tentang pemimpin. Artinya dalam Islam kita lihat setiap muslimin dan muslimat adalah seorang pemimpin. Kerana manusia itu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah untuk menjadi pemimpin. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Kalau kita tengok takrifan khalifah ataupun wakil ataupun pemimpin di muka bumi ini, yang dikatakan untuk siasatud dunia, untuk mengurus tadbir dunia ini dengan wa iqamatuddin, dengan menegakkan agama. Jadi setiap orang ada jawatan khalifah ini. Jadi apabila jawatan khalifah ini sangat kait rapat dengan pemimpin. Jadi setiap kita sebenarnya adalah pemimpin. Ayat Quran ini diperkukuhkan lagi oleh hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu hadis ni kita baca, saya ambil yang pendek je. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita menyedari bahawa kita sebagai khalifah dan Rasulullah mengatakan bahawa kita adalah pemimpin, maka menjadi pemimpin yang pengaruh adalah suatu ilmu yang sepatutnya kita ada, sepatutnya kita tambah. Subhanallah, ibu bapa adalah pemimpin kepada anak-anaknya. Suami adalah pemimpin kepada isterinya, manakala isteri juga pemimpin kepada rumah tangga, urusan dalam keluarganya. Begitu juga majikan menjadi pemimpin kepada pekerjanya, dan kita tengoklah wakil rakyat, ketua negara dan sebagainya menjadi pemimpin dia. Jadi kepimpinan yang berjaya, kita nak jadi kepimpinan yang berjaya. Kepimpinan yang efektif dan efisien. Orang kata kepimpinan yang berkesan, yang memberi impak. Kita tak mau menjadi pemimpin yang gagal.
subhanallah, kalau kita nak merujuk siapakah pemimpin yang paling berjaya, paling berkesan, tentulah tidak bukan melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita berjaya menjadi pemimpin yang berjaya, kita kena berusaha untuk meniru ataupun menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjaya memimpin di peringkat mikro, iaitu keluarganya, dan di peringkat makro, masyarakat dan juga negara serta dunia seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memimpin bukan saja dalam urusan-urusan akhirat, menyelamatkan manusia ini daripada seksa neraka, dan juga nak membawa manusia dapat keredaan Allah hingga pulang ke syurga, ya. Jadi pemimpin Islam dia berbeza dengan pemimpin biasa, kerana pemimpin Islam memikirkan nasib ataupun keadaan kepimpinannya, orang yang dipimpinnya, bukan saja di dunia tapi di hari akhirat. Ya, jadi vision dia ada, orang kata vision yang lebih jauh, bukan saja jangka panjang yang pendek, tetapi jangka panjang yang infinity. Ya, begitulah Rasulullah. Tetapi Rasulullah juga dapat mengurus tadbir dunia ini dengan sistem Islam yang begitu hebat. Sistem ekonominya, kita tengok dengan hibahnya, dengan zakatnya, dengan wakaf dan sebagainya kita lihat, ya. Begitu juga memimpin dalam soal-soal bagaimana kita nak berhibur, bagaimana kita nak mentadbir, bagaimana kita nak mendidik, mengurus dan sebagainya. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin yang dapat memimpin umatnya mendapat kebahagiaan hidup di hari akhirat, begitu juga untuk kesejahteraan hidup di dunia, ya, dunia dan akhirat, ya. Jadi apakah rahsia kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepimpinan, yang mana di sinilah kita nak menteladani. Saya rasa segmen Islam itu indah dan segmen yang lain-lain, ya, dalam Radio Hakim tak jemu-jemu menceritakan tentang Rasulullah. Sebab Rasulullah ni hebat, ya. Macam mana pun kita dapat gambarkan, dengan lidah ke, dengan tulisan ke, Rasulullah lebih hebat daripada itu, ya. Cuma orang yang tak dapat hidayah saja yang tidak dapat melihat kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situlah kita tengok, nanti kita perincikan. Tapi sebelum itu kita tengok daripada definisi kepimpinan supaya kita nampak, saya nak kaitkan dengan pengaruh, ya. Definisi kepimpinan terlalu banyak. Kalau kita baca dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, begitu juga dalam yang dirangka oleh pemimpin-pemimpin, ahli psikologis dan sebagainya. Tapi saya nak bawa satu perkataan saja yang memberi definisi kepada kepimpinan. Kepimpinan itu apa? Satu perkataan, pengaruh. Kepimpinan ialah pengaruh, ataupun dalam bahasa Inggerisnya influence, ya. Sejauh mana kita boleh memimpin ialah sejauh mana kita mempunyai pengaruh. Jadi ini berbeza daripada takrif yang kata pemimpin dikaitkan dengan jawatan. Mungkin kita ada jawatan, mungkin kita dinamakan pelbagai lah, ya, presiden ke apa yang dinamakan, ketua pejabat ke apa sebagainya, tetapi tanpa pengaruh kita bukan pemimpin. Jadi pemimpin is to gain people untuk menjadi pengikut dia. Bukan dia hanya ada jawatan ataupun ada satu status, bukan, ya. Jadi kalau gitu, bagaimana kita membina pengaruh? Ya, sebelum itu mungkin bila kita kata pengaruh dalam dunia sekarang, bila sebut pengaruh ni selalunya dikaitkan dengan politik, dan bila ada politik kita ada persepsi, ya. Saya ingin menegakkan bahawa pengaruh penting. Tetapi lebih penting lagi ialah ke mana pengaruh itu dibawakan. Kita halakan, kita tujukan. Pengaruh memang penting, tetapi ke arah mana pengaruh itu dibawa itu lebih penting. Jadi kalau kita nak bawa orang kepada Allah, ulama yang membawa orang kepada Allah, mesti ulama itu berpengaruh. Kalau seorang da'i nak membawa orang kepada Allah, dia mesti orang yang berpengaruh. Tanpa pengaruh, dia tidak akan berjaya membawa orang kepada Allah, kepada matlamatnya. Jadi bukan soal pengaruh tu, tetapi ke mana pengaruh itu nak dibawa. Tetapi ada juga orang mencari pengaruh untuk kepentingan puak, untuk kepentingan diri. Itu yang dikatakan soal pengaruh tu nombor 2, tetapi ke arah mana pengaruh itu dibawa, itu penting, ya. Subhanallah, kalau kita lihat seorang kita Bilal tadi pagi, ya, yang azan, dia adalah seorang pemimpin. Kerana pengaruh azan tu sendiri mengajak orang bangun daripada tidur, merasakan solat subuh tu lebih baik daripada tidur, dan orang bergegas untuk pergi ke masjid. Bagi saya, Bilal itu sendiri adalah seorang pemimpin kerana dia berpengaruh. Walaupun sekarang ni kalau kita sebut Bilal, you tugas sebagai apa? Saya bertugas sebagai Bilal. Oh, you pemimpin? Bukan, Bilal. Tidak. Sebenarnya Bilal itu adalah pemimpin kerana dia memberi pengaruh. Ya?
mengikut kajian psikologis, dia kata seorang yang introvert sekalipun, seorang yang introvert ni seorang yang dia merenung ke dalam, dia bukan orang yang suka bergaul dengan orang. Introvert, dia lawan dia extrovert. Kalau seorang introvert pun, mengikut kajian ahli psikologis, dia memberi pengaruh tak kurang daripada 10,000 manusia dalam kehidupannya. Bayangkan. Jadi rupa-rupanya kita dalam hidup ni, saya dipengaruhi oleh Ustaz Irwan, Ustaz Irwan juga dipengaruhi oleh saya, dan para pendengar juga dipengaruhi, saling kita pengaruh-mempengaruhi. Artinya kita saling menjadi pemimpin, pada masa yang sama menjadi pengikut. Jadi soalnya sekarang bagaimana kita nak jadi pemimpin yang berpengaruh. Pengaruh datang daripada kepercayaan. Tanpa orang percaya kepada kita, kita tidak akan ada pengaruh. Sebab itu dalam kepimpinan Ustaz Irwan, kalau dalam kepimpinan rumah tangga ataupun antara suami dan isteri, antara ibu bapa dan anak, itu yang paling asas, dipercayai lebih utama daripada disayangi. Kerana kalau kita hanya menyayangi seseorang tanpa mempercayai, lambat laun kasih sayang itu pun akan pudar. Tetapi sekiranya kita mempercayainya dahulu, tetapi kita belum mencintai atau menyayangi, lama-kelamaan kepercayaan itu akan bertukar kepada kecintaan. Sebab itu ahli psikologi mengatakan, ataupun kita lihat dalam buku-buku, dia kata tanggungjawab itu yang menyuburkan cinta. Sebab tanggungjawab itu pergi kepada yang dikata kepercayaan. Bila orang bertanggungjawab, kita percaya pada dia. Dan itu akan memperkukuhkan cinta. Kalau ditanya pula, bagaimana kita memperkukuhkan orang supaya kita dipercayai? Mudah saja. Manusia dia lebih percaya mata berbanding telinga. Jadi artinya kita boleh mempengaruhi seseorang bukan dengan cakap kita, bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan perbuatan dan sikap kita. Ini penting. Supaya kita keluar daripada kepompong mengatakan seorang pemimpin tu mesti seorang orator, mesti seorang yang boleh bercakap, boleh berucap dengan baik. Ya, itu penting. Tetapi saya katakan yang lebih penting lagi dia buat apa yang dia cakap. Itu penting. Sekarang cuba kita lihat, ada yang kata when people like you dan trust you, they hear you. Betul. Bila seorang tu disukai dan dipercayai, mereka akan mendengar. Jadi mereka akan ikut, bukan saja dengar. Jadi ini yang penting. Sebab itu dalam kepimpinan yang dikatakan sikap atau teladan itu penting. Baik. Cuba kita lihat kepada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak ikut. Ada 3 sajalah yang saya nak kongsi pada pagi ini. Yang pertama, yang kalau bila kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memimpin, kerana pertama dia sangat dipercayai. Rasulullah SAW dipercayai bukan saja oleh orang Islam yang mengikutnya, tetapi orang bukan Islam sebelum dia menjadi Rasul lagi. Sehingga diberi gelar Al-Amin. Dan Rasulullah SAW, cuba kalau kita lihat, sangat berpengaruh. Kerana apa? Rasulullah sentiasa melaksanakan apa yang diperkatakan. Okey, kalau kita lihat bagaimana orang boleh mempercayai kita. Kita dipercayai apabila kita amanah. Dan bagaimana yang dikatakan seorang amanah? Orang yang amanah ialah orang yang menepati janjinya dan menepati masanya. Ini indicators. Banyaklah petunjuk yang menunjukkan orang amanah. Tetapi kita lihat 2 saja. Bagaimana dia dengan masanya, bagaimana dia dengan janjinya. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW sangat, time management dia sangat sharp. Sehingga baginda dipilih untuk menjadi hakim kepada pertikaian orang kafir Quraisy tentang apabila Hajarul Aswad jatuh dalam peristiwa banjir itu, kerana Rasulullah datang yang paling awal sekali ke dalam Masjidil Haram. Jadi Rasulullah time management dia. Dan Rasulullah dalam sejarahnya, kalau dia berjanji, hatta orang yang memungkiri janji itu, berjanji kali pertama dia tak datang, tapi Rasulullah tetap menepati masa. 1, 2, 3, sampai 3 kali, 3 hari. Sehingga apabila orang tu datang pada hari yang keempat, Rasulullah kata, engkau telah, kita telah menepati janji. Artinya Rasulullah SAW sangat menepati janji. Dan Rasulullah sangat dipercayai kerana hingga apabila Rasulullah nak berhijrah, Sayyidina Ali ditinggalkan. Antara tugas Sayyidina Ali ialah memulangkan kembali harta-harta yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Bayangkan mereka memusuhi, mereka mencaci Rasulullah, tetapi harta-harta mereka sebaliknya dititipkan kepada Rasulullah untuk dijaga. Jadi amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu kalau kita lihat Ustaz Irwan, bagaimana untuk dipercayai, kita ada komunikasi. Itu penting.
Jadi ada 3 peringkat bagaimana kita membina yang dikatakan kepercayaan. Pertama, komunikasi. Yang kedua, dihargai, dan kita barulah datang pengaruh. Ya? Subhanallah. Sebab itu kepimpinan ni untuk membina kepercayaan, kita mesti mengajak, iaitu bersama-sama. Selalu bersama-sama dengan pengikut kita. Jadi tidak ada istilah wakil rakyat yang tak bersama rakyat. Sebab Rasulullah SAW sentiasa bersama-sama. Sebab itu istilah kita lihat dalam buku kepimpinan, ya. Dia kata, seorang pengurus dia kata go. Tetapi seorang pemimpin dia kata let's go. Let's go tu bersama-sama. Jadi subhanallah, bila Rasulullah sentiasa bersama-sama, Rasulullah berkomunikasi, Rasulullah dihargai, dan kemudian Rasulullah dipercayai dan meningkat pengaruhnya. Rasulullah bersama-sama menggali parit dalam perang Khandaq. Rasulullah bersama-sama lapar dengan orang lain ketika perang Khandaq itu. Artinya Rasulullah SAW tidak terpisah daripada orang yang dipimpinnya. Jadi ini, pertama, Rasulullah sangat dipercayai kerana Rasulullah sangat menepati masa dan juga menepati janji. Dan Rasulullah SAW sentiasa bersama-sama. Dengan adanya bersama-sama dengan pengikut, Rasulullah bukan mengajar, tetapi Rasulullah banyak mengajak. Maka Rasulullah SAW sangat berpengaruh. Ya. Saya kira satu lagi, sebelum saya pergi kepada yang paling penting, nombor 2 ni, dan lepas ni kita boleh berinteraksi. Yang kedua, Rasulullah sangat menyayangi. Sangat menyayangi. Kalau kita kata orang tu sayang pada seorang tu, siapa yang kata? Mungkin orang tu boleh dipercayai lah. Katalah ada orang memberitahu kepada si B, bahawa A memang mencintai awak. Tapi A tu siapa? Dia kata. Tetapi subhanallah, yang mengatakan, yang menegaskan Rasulullah SAW itu sayang sangat kepada kita, dalam orang yang dipimpinnya, ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kita baca dalam surah At-Taubah, yang ayat ke-128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Allah tegaskan sampai kepada kita. Mafhumnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan untuk kamu, sangat, dia gunakan perkataan sangat inginkan kebaikan kepada kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini Rasulullah, Sebab tu saya dah katakan, kalau kita melihat seseorang yang susah, kita kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tetapi tidak pada Rasulullah. Seberat bahu yang memikul, seberat itulah mata Rasulullah yang memandang umatnya. Jadi sebab itu Rasulullah sangat sayang. Jadi inilah kriteria yang kedua, iaitu kita boleh menyayangi tanpa memimpin, tapi kita tidak boleh memimpin tanpa menyayangi. Semakin tinggi sayang kita kepada pengikut kita, semakin tinggi kadar toleransi kita menghadapi karenah pengikut kita. Jadi bila pengikut kita ada karenah, melawan kita dan sebagainya, bila ada kasih sayang, kita kadar toleransi kita menjadi tinggi. Betul. Jadi, dan kita tak pernah putus asa dengan orang yang kita pimpin, sekiranya kita mempunyai kasih sayang yang tinggi. Subhanallah, inilah yang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan apa pun, sehingga ketika Rasulullah sangat intim dengan Allah pun, tetapi masih ada di sudut hatinya untuk menyayangi orang lain. Seperti mana yang selalu kita dengar ketika Rasulullah SAW nak baca surah yang panjang dalam solat, tetapi kedengaran budak yang sedang menangis, Rasulullah memendekkan bacaan. Begitu intimnya, begitu akrabnya Rasulullah dengan Allah, tetapi masih ada di sudut hatinya untuk menyayangi pengikutnya, mengikut umatnya, kerana Allah juga, insya-Allah. Saya rasa cukup 2 sebagai bagaimana kita nak membina pengaruh dalam kepimpinan kita. Pertama, kita mesti sangat dipercayai. Yang kedua, kita mesti sangat menyayangi. Bukan disayangi, sangat menyayangi orang yang kita pimpin, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita ada pendengar kita ni yang mendengarkan IKIM dari Surabaya melalui apps IKIM di phone beliau sendiri, Muhammad Faiz Ali. Kita alukan dulu sebagai pemanggil ataupun pemberi tahuan untuk berkongsi dengan persoalan yang ingin dia bawakan bersama dalam rancangan ini. Katanya, apakah amalan yang boleh diamalkan bagi pemimpin mudah untuk membuat keputusan dan pilihan yang tepat? Silakan Ustaz.
Terima kasih kerana soalan daripada saudara Faiz Ali daripada Surabaya ya. Jauh di Indonesia. Di Indonesia tapi dekat di telinga dan di hati ya. Insya-Allah. Tentang bagaimana apa amalan yang kita boleh buat supaya kita boleh dapat buat keputusan dengan cepat dan tepat ya. Subhanallah, saya pernah bercakap di ruang ini juga ya, bahawa orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat membuat keputusan dengan tepat dan cepat. Kenapa? Kerana orang yang ikhlas itu bebas. Kerana dia hanya ada satu Tuhan saja yang dia nak jaga dalam hidupnya. Ya, sebab apabila ada satu Tuhan saja nak dibuat nak dipertimbangkan dalam hidupnya, jadi dia mudah. Tetapi orang yang tidak ikhlas ya, yang ada riya, yang ada sum'ah, yang ada ujub ya, dia banyak tuhan-tuhan kecil dalam hidupnya. Jadi apabila dia nak buat satu keputusan, dia terpaksa mempertimbangkan banyak perkara ya. Orang kata variable factor tu memang banyak. Contoh ya, mudah ya, tadi saya tertarik dengan pakaian tadi ya, yang disampaikan Ustaz Don, suara Ustaz Don tadi ya. Katalah seorang wanita ya yang ikhlas ya, dia buka almari bajunya, kemudian nak pilih baju ke pejabat contoh ya. Baju yang pertama dia nak pilih ya, oh ini suami saya suka, saya tak suka, tak boleh buat sebab dia tak suka tapi suami je suka. Yang kedua, saya suka tapi suami tak suka, baju yang kedua pun tak boleh pakai. Yang ketiga, saya suka, suami suka tapi Allah, kawan-kawan pula tak suka. Dah pergi ke ketiga. Yang keempat, saya suka, suami suka, kawan-kawan suka tapi bos pula tak suka. Kan banyak pertimbangan yang menyusahkan kita untuk membuat pilihan kerana terlalu banyak dia kata variable factor tadi ya, faktor pengubah tadi. Tetapi sekiranya seorang tu ikhlas kerana Allah ya, dia pakai untuk apa? Dia pakai, yang pertama pakaian terbaik ialah takwa dalam hati dan pakaian yang menutup aurat. Dia buka je almari baju, yang pertama tu dah kita tengok bersih, kemudian dah tak jarang, kemudian menutup bahagian dada, kemudian mengikut bentuk badan tak nampak, kemudian teksturnya bagus, baju tu bagus ya, tak tidak selesa kan dan sebagainya. Dia pun pakai terus kerana dia berpakaian lillahi ta'ala, kerana Allah. Jadi hanya satu saja yang dia terpaksa pertimbangkan ya, iaitu subhanallah, dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, bahawa apabila seorang itu dicintai oleh Allah, Allah mencintai orang tu kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil malaikat Jibril dan menyeru kepada malaikat Jibril supaya menyeru kepada seluruh manusia untuk mencintainya. Jadi apabila kita memburu cinta Allah, cinta manusia semua akan datang. Artinya keputusan seorang wanita tadi memilih baju yang pertama kerana sudah menutup aurat dan lengkap dengan spesifikasinya Islam, insya-Allah dia akan disukai oleh suaminya, oleh ketuanya, oleh kawan-kawannya dan sebagainya. Ini penting dalam kita. Sebab itu pertanyaan bagaimana nak buat keputusan yang tepat, kita tukar jadi pertanyaan bagaimana nak ikhlas. Betul ya? Sebab orang yang ikhlas dia dapat buat keputusan dengan tepat dan cepat. Sebenarnya pentingnya membuat keputusan dengan cepat dan tepat ni Ustaz Irwan ya. Inilah rahsia kejayaan seseorang dalam hidup. Sebab dalam kajian psikologi mengatakan bahawa tak kurang dari seseorang itu membuat 200 keputusan sehari. 200 keputusan. Dan seolah bagaimana kejayaannya dalam kehidupan ditentukan sejauh mana tepat dan cepatnya dia membuat keputusan. Subhanallah, sebab tu orang ikhlas akan berjaya dalam hidupnya. Sebab dia boleh buat keputusan dengan tepat dan cepat. Bagaimana kita nak ikhlas? Bagaimana kita nak berikhlas? Saya katakan teruslah menghaluskan diri, gilapkan hati kita untuk selalu solat zikir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana yang saya letakkan dalam FB saya tentang ini, curigakan selalu tentang keikhlasan kita. Kita selalu curiga tentang keikhlasan kita, itu adalah petunjuk bahawa kita sedang berjalan menuju keikhlasan. Tetapi kalau kita berada macam, saya dah confirm saya ikhlas, ataupun saya rasa dah okey dah ni ikhlas, maka itu tak okey namanya ya. Sentiasa curiga, sentiasa bimbangkan bahawa kalau kita tidak ikhlas, itulah petunjuk kita sedang berjalan menuju keikhlasan, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita nak terus juga dengan persoalan daripada rakan kita menerusi SMS. Mungkin yang baru saja mendengarkan kami, terima kasih diucapkan bersama dengan Islam itu Indah dengan tajuk Pemimpin yang Berpengaruh bersama Ustaz Fahrul Mak Joy. Daripada Hindun Haji Hussein secara SMS katanya, pemimpin yang macam mana yang patut jadi ikutan kita Ustaz? Ini kerana pemimpin yang berjaya belum tentu boleh mendidik orang bawahannya.
Jadi bagaimana Ustaz? Subhanallah. Ini satu soalan baik ya, Puan atau Cik Hindun ya. Kerana dia memberi lorong untuk saya menerangkan tentang yang ketiga. Jadi yang ketiga, walaupun ketiga, tetapi ini yang paling penting ya. Sebenarnya pemimpin yang berjaya memimpin ialah pemimpin yang dibantu oleh Allah. Ya, tanpa bantuan daripada Allah, bijaksana ke dia, ya, banyak harta ke dia, berpengaruh ke dia, maka semuanya tak bererti apa-apa. Artinya kita hanya boleh membawa orang kepada Allah apabila kita dibantu oleh Allah untuk membawa orang itu kepada Allah. Kita tak ada berdaya apa-apa, ya. Jadi bagaimana kita nak mendapat bantuan daripada Allah? Ini sifat yang ketiga. Allahu waliyul muttaqin. Ya, Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Jadi sifat ketiga seorang pemimpin, dia mesti bertakwa. Sebab itu kalau kita tengok kalimat-kalimat takwa, selalunya di dalam hadis ke ataupun dalam perbincangan ulama, selalunya dikaitkan dengan kepimpinan. Ya, selalu kita berdoa yang kata waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Kita nak pemimpin yang bertakwa. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Dan hasil daripada takut kepada Allah itu, kita sangat menjaga, sangat berhati-hati tentang hukum hakam daripada Allah. Artinya orang yang bertakwa, ya, orang yang sangat berhati-hati, mengambil metafora daripada Ubay bin Ka'ab, seolah-olah berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri. Sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Jadi rupa-rupanya, kalau kita nak menjadi pemimpin kepada manusia dalam erti kata Islam, kita mesti takut kepada Allah dalam urusan kita dengan manusia. Bila kita ada takut kepada Allah dan sangat-sangat berhati-hati, mana mungkin kita rasuah. Ya? Walaupun ada peluang terbuka. Ya? Rasuah ini berlaku, ada NGO. Ya? Need, greedy dan opportunity. Ada need, ada keperluan kita nak melakukan. Ada dah kadang-kadang kita terdesak. Itu needs. Tapi kadang-kadang tak terdesak. Tapi ada yang kedua, greedy, ketamakan. Ya, ada ketamak. Dan kadang-kadang kita tamak, tapi tiga ni tak ada, opportunity ataupun peluang. Jadi bila kita tidak takut kepada Allah, bila tiga peluang ini ada di depan mata kita, tiga keadaan ini ada di depan mata kita, kita tak ada God fear lagi. Kita tak takut kepada Allah lagi. Jadi waktu itu kita tidak amanah. Bila tidak amanah, kepercayaan masyarakat kepada kepimpinan kita akan turun. Ini kepimpinan ini bukan sesuatu yang boleh diambil hati, tetapi mesti dari hati. Jadi sebab itu kita kena jaga. Sebab itu pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang bertakwa, dengan artinya dia ada yang dikatakan amanah dan dia akan ada menyayangi. Tadi yang sifat yang kedua. Bila orang tu takut dengan Allah, dia akan menyayangi manusia lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk kita menyayangi Allah. Kadang-kadang melalui kita jalan menyayangi hamba-Nya. Kita nak sayang Allah, nak cari redha Allah, mesti cari di tangan anak yatim yang sedang meminta. Kita nak cari keredaan Allah, mesti pada redha ibu bapa. Kita nak cari kasih sayang Allah, bagaimana seorang pemimpin, mesti atas amanah dia menjalankan tanggungjawabnya kepada rakyat. Banyak hablum minallah yang bergantung kepada hablum minannas. Jadi artinya kukuhkan hablum minallah kita, insya-Allah hablum minannas kita akan kukuh. Sebab tu pemimpin tu mesti adalah pemimpin yang bertakwa. Satu. Yang kemudian tugas kepimpinan ini adalah tugas yang rumit. Bayangkan Ustaz Irwan, kita sebab tu para rasul dan para nabi dididik menggembala kambing dulu kan. Kalau kita dibagi untuk gembala kambing pun susah, apalagi nak pimpin orang. Kepada orang ni pelbagai cita rasa dan sebagainya. Dan orang kaya dengan masalahnya masing-masing. Kalau hari ini kita kumpulkan masalah Ustaz Irwan dengan Ustaz saya, dengan saya sendiri untuk dikeluarkan dalam rancangan ini pun kita ambil masa yang panjang. Ini baru 2 orang. Tetapi bagaimana orang yang bermasalah ini boleh dipimpin oleh seorang pemimpin? Dia mesti bertakwa. Sebab orang yang bertakwa, apa yang kata dalam Al-Quran? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat makhraja. Makhraja ini jalan keluar. Kepada apa masalahnya? Dia ada jalan keluar dan dia ada diberi rezeki. Rezeki itu bukan dalam bentuk duit saja, tetapi dalam bentuk idea, dalam bentuk wawasan, dalam bentuk nasihat. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dalam keadaan yang dia tidak menyangkanya. Jadi ini yang penting dan ini yang hilang. Ketakwaan
semakin hilang kepada kepimpinan, dan bila kepimpinan sudah hilang takwa, maka kita lihat porak-poranda akan terjadi kepada masyarakat. Inilah jawapan saya kepada Puan Hindun tadi. Ya, dia kata apa cirinya? Ya, cirinya adalah orang bertakwa. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Taubah, di sana ada petanda-petanda orang bertakwa. Ada 4 atau 5. Yang pertamanya apabila dia sangat menginfakkan hartanya, kemudian dia sangat pemaaf, memberi maaf, kemudian dia bila jatuh pada dosa ni cepat-cepat ingat kepada Allah. Ini ciri-cirinya. Dan orang yang bertakwa ni mesti dia menjaga solatnya. Jadi kalau kita jadikan solat KPI pengukur kepada kepimpinan yang ada dalam masyarakat kita sekarang, satu pertanyaan yang besar, sejauh mana pemimpin kita, saya kata pemimpin tu bukanlah merujuk kepada pemimpin yang atas saja, tetapi yang dikata kullukum ra'in tadi, ayah, abang, ibu bapa, sampailah ke peringkat paling atas sekali di Malaysia ni, bagaimana serius kita tentang solat. Bagaimana serius kita tentang solat? Kalau dalam solat pun sudah kita tidak serius, bagaimana kita boleh serius dengan manusia? Ini penting, sebab kita nak takut Allah dalam menguruskan hal manusia. Tetapi kalau kita menguruskan manusia saja tanpa takutkan Allah, kita akan terdedah kepada penyelewengan, kepada perkara-perkara yang negatif. Jadi itulah saya kata ciri yang ketiga adalah bertakwa. Alhamdulillah. Kita nak teruskan dengan pemanggil kita waktu ini di talian 0362051500. Silakan di talian kita seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Muhammad Syarif dari Johor. Baik, silakan Mak Cik Muhammad Syarif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ini dia kata dia susah. Jadi macam mana nak tanda-tanda satu orang tu amalan ikhlas? Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, baik. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Irwan. Ustaz Irwan bagi lalu saya mudahkan. Sebab saya kalau 2-3 soalan sekali saya memang payah sikit ya. Tapi Ustaz Irwan sporting ya. Terima kasih Ustaz Irwan. Ya. Kita nak tahu diri kita ikhlas ke? Tak mungkin. Ya. Sebab ada hadis mafhumnya, ikhlas itu rahsia dalam rahsia Allah. Ya. Tetapi kita boleh detect, boleh kesan diri kita tidak ikhlas. Boleh ikhlas kita tak boleh detect, tetapi tak ikhlas boleh detect. Meminjam kata-kata daripada Saidina Ali, ada 2 tandanya. Pertama, dipuji tidak menambah amal, dikeji tidak mengurangkan amal. Itu petanda. Kalau kita misalnya kata dipuji menambah amal, kemudian bila dikeji kita mengurangkan amal, itu tidak ikhlas. Itu satu tanda ya. Subhanallah, ini selalu tersirat. Ya, oleh kerana tersirat, kadang-kadang kita tak perasan. Ya. Okey, katalah kita bekerja fokus betul ya. Kita menulis, Ustaz Irwan menjadi DJ, kita cakap semua dengan fokus pada kerja kita. Tak fikirkan tentang apa lain. Tiba-tiba dah lama kita ada orang kata, awak cakap tu mengada-ngada lah nak tambah, ataupun awak menulis tu nak nama lah, awak kerja tu gipang lah, gila pangkat lah, macam-macam lah dia kata. Waktu tu kita kata selama ni kita bekerja fokus betul-betul, tumpu betul-betul, tiba-tiba orang kata macam ni, malas lah aku. Terjejak. Baru kita terlintas begitu. Sebab itu ikhlas ni sangat rahsia. Sebab itu bila terlintas kita tak ikhlas, cepat istighfar. Itu je kan? Sebab susah nak kawal hati kita. Sebab hati kita hati yang berbolak-balik. Sebab tu yang kita kata ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-bolak hati kan. Di bolak-bolak hati itulah adanya ikhlas. Dan ikhlas kita sentiasa berbolak-balik. Jadi bila kita terasa, itu mohon hidayah daripada Allah. Bila kita rasa je terus istighfar. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, cuba kita tengok di depan orang dengan di belakang orang, kata Sayyidina Ali, sama. Macam mana kita? Sebab tu ahli psikologi mengatakan juga, siapa kamu sebenarnya ialah siapa kamu di belakang orang ketika kamu bersendirian. Jadi kita tendensi kita, Ustaz Irwan, semualah kita, ya Allah, bab bila sebut bab ini semua kita kenalah kita ya. Kadang-kadang di depan kita pretend untuk kelihatan baik. Ya, ini yang kadang-kadang kita buat, kita atur cakap kita atur langkah kita, dan kita behave orang kata. Tapi bila kita bersendirian, tengok kitalah tahu diri kita siapa. Di samping Allah tahu siapa kita sendiri tahu siapa kita sebenarnya ketika kita bersendirian. Jadi subhanallah, inilah perjuangan untuk kita terus ikhlas, bermujahadah. Itu yang saya katakan, curiga tentang keikhlasan kita, bimbang tentang keikhlasan kita, itu penting untuk kita mengikuti jalan menuju ikhlas.
InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Kita nak kembali bersama dengan rakan di Facebook, Syahid dan Zali. Katanya, Ustaz, ibu bapa memegang jawatan tinggi dalam pekerjaan ataupun organisasi. Kadang-kadang kita membuat keputusan tentang kerana anak-anak tidak menepati dan tersasar. Apa kelemahan yang patut diperbaiki, Ustaz? Sebenarnya dalam ibu bapa, ya, dalam ibu bapa mendidik anak-anak macam kita jugalah, ya, Ustaz Ruwan, anak masih kecil lagi kan. Okey. Begini, pertama kita mesti faham, salah dalam membuat keputusan lebih baik daripada tidak membuat keputusan. Ya. Kita membuat keputusan yang salah, ya, itu lebih baik daripada salah kerana tidak membuat keputusan. Jadi kadang-kadang ibu bapa, sebelum saya jawab soalan Cik Syahidan tadi, ya, kadang ibu bapa tendensi dia untuk let go saja, ya, untuk lari daripada masalah. Bila ada konflik, bila ada suatu perkara yang nak buat keputusan, dia tak buat keputusan, dia hanging, ya, dia biarkan saja, dia tak bertindak lah. Sebab apa? Nanti kalau dia buat keputusan mesti ada risiko. Risiko keputusan kita sama ada tepat atau tidak tepat, ataupun dia kadang-kadang jadi boomerang balik, dia akan pergi kepada kita balik, ya. Jadi waktu itu ibu bapa mengambil keputusan hanging begitu. Ya. Sebenarnya tak boleh macam tu, ya. Jadi sebenarnya kita bila ada masalah, bila ada perkara-perkara yang mendorong ataupun mendesak ataupun menuntut kita untuk membuat keputusan, ya, kita kena yang pertama kita ambil butiran semua dulu. Ambil butiran. Maksudnya ambil butiran tu maksudnya di sisi positifnya, segi negatifnya, ataupun dari segi multidimensi. Kalau dia sebut, misalnya contoh tu, Along yang berselisih dengan Angah kata, kita bukan saja ambil butiran daripada Along yang mengadu, tapi daripada Angah juga. Ataupun kalau dia berlaku di sekolah, kita ambil butiran daripada guru-guru dia juga. Begitu juga di tempat kerja dan sebagainya. Kita ambil semua butiran. Ya, itu yang dia kata bermesyuarat dengan manusia. Dalam kaedah kita membuat keputusan ni, tidak akan kecewa, kata, ya dalam pandangan ulama, ya, yang saya dengar, tak tahu ini hadis atau tidak, tapi ini kata perkataan yang baik, satu panduan yang baik. Tidak kecewa orang yang bermesyuarat dengan manusia dan beristiqarah dengan Allah. Ya. Jadi kita caranya kita bermesyuarat dengan manusia ialah kita mengambil butiran. Butiran. Dan kemudian kita tengok, setelah dengan ada butiran tu, ya, kita tengok apa alternatif, beberapa alternatif kepada butiran tu untuk kita ambil. Mungkin ada 3. Tindakan yang pertama dengan semua fakta, semua maklumat tu, ada 3 tindakan kita. A macam ni, B macam ni, C macam ni. Jangan kita waktu tu menutup dengan semua kemungkinan penyelesaian. Kalau ada 3, 3 lah penyelesaian. Kita fikirkan. Ada 4 lah kita. Kemudian daripada penyelesaian tu, di situlah kita istiqarah, yang mana yang terbaik dan kita pilih. Ya, kita pilih dan kemudian yang dikatakan, kemudian kita berdoa dan bertawakal. Sekiranya keputusan itu buruk, katalah, itu tetap memberi kebaikan kepada kita. Mungkin pada kita buruk yang tersurat, tetapi yang tersirat lambat laun akan jadi baik juga. Sebab proses membuat keputusan itu dah tepat. Boleh faham, ya? Jadi dalam Islam kita pentingkan proses. Impak tu datang daripada Allah, ya. Jadi kadang-kadang kita dah melalui proses yang baik. Rasulullah kata istiqarah, bermesyuarat, kemudian adil dalam mengambil maklumat dan sebagainya. Tiba-tiba hasilnya negatif. Walaupun negatif, insya-Allah dia akan memberi positif yang kita tak nampak. Satu lagi, mungkin negatif waktu itu, tapi lambat laun dia akan positif juga. Sebab Allah menilai kita punya usaha. Efek tu datang daripada Allah. Itu kerja Allah, takdir. Tapi takdir sebaik-baik, saya kata selalu kan. Ini penting dalam kita membuat keputusan. Dan alhamdulillah bila kita buat keputusan baik pula. Alhamdulillah. Sebab tu kita bila jadi keputusan yang baik, kita kata alhamdulillah. Walaupun kita dah berfikir dengan baik, kita yang memerah fikiran dan sebagainya, kita yang istiqarah, tetapi bila hasilnya positif, kita tidak memuji diri kita, tetapi kita memuji Allah. Ya, sebab itu kalau dalam mesyuarat, adab mesyuaratnya, apabila pandangan kita diterima oleh ahli-ahli mesyuarat, kita kena sebut istighfar, astaghfirullah. Takut-takut keputusan kita itu akan memberi mudarat kepada jamaah. Kalau keputusan kita ditolak sebaliknya, kita kata alhamdulillah. Kerana apa?
Kenapa kita dah terselamat daripada mungkin memudaratkan orang lain dengan keputusan kita. Sebab tu kita selalu nak kena jaga hati kita. Yang penting bagaimana kita nak Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berada di hati kita kalau kita membuat keputusan, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baiklah, kita rasanya dah sampai ke waktu penghujung pertemuan dalam Islam itu Indah pada kali ini. Mungkin sebaiknya sebagai penutup, mungkin ada kesimpulan yang terbaik yang boleh kita kongsikan Ustaz dalam tajuk kita pemimpin yang berpengaruh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, sebagaimana kita berbincang sekalipun, tetapi dalam kerangka manusia ilmunya terbatas dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Jadi sebab itu kepimpinan ini adalah satu yang perkara yang penting, ya. Sebab itu kita mesti menambah pengaruh kita, ya, pengaruh kita, supaya dengan kita menambah pengaruh kita, insya-Allah keberkesanan kita dalam memimpin orang lain itu baik. Dan kita juga memohon hidayah supaya kita mudah terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin yang baik, ya. Dalam hidup kita kan kita katakan kita saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi mudah-mudahan kita dipengaruhi oleh perkara yang baik dan kita ada pengaruh untuk melaksanakan kebaikan melalui kepimpinan kita. Untuk itu marilah kita jadikan Allah sebagai matlamat, sebagai tujuan kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan ataupun sebagai panduan untuk kita menuju matlamat itu dalam kepimpinan yang berpengaruh.